Saya lepas meninggalkan UAE, tuan-tuan, saya duduk di bidang penerbitan buku. Kalau tuan-tuan ada buku-buku, ada bahan-bahan ilmiah, saya amat gembira untuk berkongsi dengan tuan-tuan. Andai kata kami boleh jadi penerbit. Tulislah apa-apa yang baik-baik yang dapat menjadi jariah untuk kita lepas meninggal dunia. Tadi pun saya jumpa dengan mantan mufti. Saya minta pada mantan mufti untuk menulis. Saya cari orang-orang nak menulis, tuan-tuan, kerana pentingnya ilmu ini untuk dikongsi-kongsi. Memanglah Imam Bukhari menulis kitab hadis yang hebat, tapi kalangan orang datang kemudian berjaya menjernihkan lagi, memahamkan orang lagi kepada hadis tersebut, juga pahalanya tidak kurang hebat daripada orang terdahulu. Ini sebagai contoh satu buku yang ditulis oleh guru saya, namanya Syekh Muhammad Khadir Hussein. Beliau ni seorang ulama lepasan Azhar, mempunyai sumbangan yang banyak kepada masyarakat Islam di Johor. Cuma beliau ni seorang yang mengalami sakit yang pelik, menyebabkan dia tidak dapat keluar bergerak cergas ke mana-mana. Saya cuba untuk memasukkan beliau ni dalam media perdana seperti TV, tapi kadang-kadang pada hari tayangan tiba-tiba dia sakit. Sakitnya pelik. Kadang-kadang hari Jumaat dia tak boleh pergi sembahyang Jumaat, tuan. Terbaring bawah meja, sakit bukan kepalang. Dia telah mendapat rawatan di hospital-hospital besar, di bawah tajaan orang-orang hartawan di Johor, pun tidak pulih lagi penyakitnya. Ya, maka kita doakan untuk orang alim seperti ini sembuh. Jasanya banyak pada ilmu, banyak tulisannya. Ini satu buku yang beliau hasilkan tentang sembahyang berjemaah dalam mazhab Syafi'i. Sangat dia berat dalam kalangan ulama-ulama terdahulu. Kalau mereka tertinggal sembahyang berjemaah satu waktu, mereka sanggup mengulangi sembahyang itu 27 kali. Ada kalangan mereka ni yang tertinggal sembahyang berjemaah itu dalam masa 40 tahun cuma sekali, itu pun waktu ibunya wafat. Orang lelaki itu utamanya. Ini adalah satu kekuatan umat yang banyak kali dilupakan. Tuan-tuan, di sini buku ni mengumpulkan pandangan fatwa mazhab Syafi'i dalam sembahyang berjemaah. Mengapa begitu penting di sisi mereka, sampai mereka sanggup buat apa saja untuk boleh sembahyang berjemaah. Buku ni mengetengahkan fakta dan juga fatwa secara tersusun, sistematik, bergambar. Kalau menggambarkan sembahyang berjemaah kita dengan isteri kat rumah waktu sembahyang malam contohnya, ataupun hujan lebat, gugurlah tuntutan berjemaah di masjid, di surau, maka tunjukkan bagaimana kedudukan isteri yang benar dalam salat berjemaah. Kalau cerita sembahyang berjemaah dekat masjid, macam mana kedudukannya? Kalau kita nak betul nak join orang yang telah berada dalam jemaah 2 orang, macam mana cara nak tarik dia ke belakang? Kan? Kalau kita ada imam dengan makmum 2 orang, kita datang lambat, bagaimana cara kita nak tarik makmum ni ke belakang? Kalau kita berdehamnya markah menjadi kurang. Kerana pahala sembahyang jemaah ada 29, boleh turun sampai ke bawah, sampai 10, bahkan rendah daripada itu. Kerana itu adanya perbezaan penilaian markah sembahyang berjemaah yang disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Ada yang menyatakan 29, ada 27, ada 23. Para ulama macam Fathul Bari, Al-Imam Ibn Hajar dan Fathul Bari mengatakan ini kerana kesilapan teknikal yang berlaku dalam sembahyang jemaah itu mengurangkan pahala. Maka buku ini menerangkan kepada kita bagaimana kedudukan, bagaimana cara, bergambar keseluruhannya, tuan-tuan. Kalau sembahyang keadaan sakit dekat hospital, di atas katil pun ada caranya, dapat pahala berjemaah juga walaupun berbaring. Jadi ini digali daripada kajian mazhab Syafi'i dalam buku-buku yang begitu klasik. Lebih 40 buku telah disadur. Tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan sokonglah kerja ulama ini, kerana beliau sakit, tak boleh nak bekerja. Semua orang tidak menerima permohonan kerjanya kerana dia sakit. Jadi hidupnya untuk menulis saja. Saya cuba untuk jadikan buku ni sebaik mungkin untuk dinikmati oleh para pembaca. Asalnya tulisan ni Jawi, lebih 10 tahun kami mengusahakan buku ni, membetulkannya, menggambarnya balik semula, kerana keterbatasan beliau sebagai seorang ilmuwan, sakit dan sebagainya. Kita susah nak mentahqiqkan satu pandangan yang dimaksudkan itu. Dan kita gunakan juga beberapa orang mufti, antaranya Mufti Kedah, Mufti Johor, sebagai panelis untuk menilai keberkesanan atau ketepatan maklumat yang dibawa. Ada kat sini para mufti yang menjadi penyokong, termasuk mufti wilayah. Tuan-tuan, milikilah buku ni sebagai satu usaha untuk menyokong kerja ulama ini. InsyaAllah padanya ada banyak perkara-perkara membetulkan kesilapan berlaku dalam sembahyang-sembahyang kita. Ini pula adalah Quran Wakaf Ibtidak bertajwid.
yang diusahakan oleh Tan Sri Datuk Hassan Azhari, pakar Quran dunia yang lebih 50 tahun mengajar kita tentang bacaan Quran yang betul. Dan mengikut kajian beliau, orang Melayu punya kelemahan dua. Tarannumnya bagus, tajwidnya bagus, sifat hurufnya bagus. Orang Melayu lemah bahasa Arab kerana dia tak faham. Nombor dua, kerana nafasnya kurang panjang. Maka beliau membuat kajian. Atas kajian tersebut, beliau mencadangkan tanda-tanda wakaf yang baru. Di samping yang lama, masih lagi banyak ayat panjang. Kalau kita tak ada nafas yang betul, kita boleh tersilap berhenti. Contohnya kalau saya sebut tuan-tuan, saya sembahyang Zuhur dekat UTM, kat UiTM, berhenti. Lepas tu saya sambung jengka pada waktu asar. Kan salah ya, saya sepatutnya sebut saya sembahyang di Masjid UiTM jengka. Masjid UiTM jengka pada waktu asar. Baru orang faham kan? Kalau saya kata saya sembahyang di Masjid UiTM, stop. Jengka pada waktu asar. Kan salah kan? Jadi begitu juga Quran. Kalau kita silap berhenti, maknanya berubah tuan-tuan. Tapi bila telah dibantu dengan warna-warna ni biru, berhenti kat biru, lepas tu tak payah ulang lagi yang biru. Kerana tanda wakaf jim, ha, sad, lam, ya tu tak mencukupi. Faham? Alhamdulillah faham Kalau merah, kita kena ulang balik merah in order to make the sentence complete. Kalau tak, maknanya tersangkut. Yang hijau ni apa pula? Yang hijau ni dibantu yang merah kalau ayat itu terlalu panjang. Jadi merah tu dengan hijau sama fungsinya. Cuma hijau tu memudahkan kita untuk berhenti lagi sekali, kerana kalau nak berhenti kat merah, panjang kalau merah ni, nanti kita tahu mana nak ambil nafas pula. Jadi Quran ini telah pun dihasilkan alhamdulillah oleh Tan Sri Datuk Hassan Azhari. Nota yang dibekalkan di sini pada sekeping kertas memadai untuk memahamkan kita. Ataupun di bahagian awal ni ada penerangannya tentang apakah yang dimaksudkan dengan warna-warna ni. Mudah je tuan-tuan, merah, biru, hijau. Alhamdulillah, Quran ini telah digunakan oleh qari dan qari'ah Quran antarabangsa beberapa tahun kebelakangan ni. Cuma ni yang terbaru kan disertakan dengan tajwid lagi. Kalau tuan-tuan minat menghadapi bulan Rajab ini, Syaban dan juga Ramadan, untuk bacaan Quran yang lebih mendekati kepada tepat, ini satu ikhtiar yang mulia insya-Allah. Beliau punya takutnya nak mengetengahkan teori ni tuan-tuan, sampai saya pujuk dia, Ayanda tolonglah Ayanda buat. Nantilah. Akhirnya dia pergi ke negara Arab selama 6 bulan, dia bertalaki pula dengan guru-gurunya lagi sekali. Dan sebahagian gurunya sudah wafat tahun lepas daripada Arab Spring dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, milikilah Quran ni insya-Allah banyak manfaat. Dan kami pun pernah menerbitkan besau dengan standnya sekali, itu untuk kegunaan sembahyang malam. Dalam mazhab Syafi'i pun hukumnya kalau sembahyang daripada mushaf, hukumnya harus. Yang makruh cuma mazhab Hanafi saja, kerana dalam satu hadis Sayyidatina Aisyah pernah menyuruh seorang yang tidak hafal Quran untuk membaca Quran daripada mushaf menjadi imam. Dan dalil ini disebut oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Tuan-tuan, ini adalah buku yang bertajuk Kenali Rasul Kita, KRK, Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan hidup Nabi SAW. Kelainan pada buku ni yang tebal ni kerana dalamnya terdapat lakonan semula kepada kehidupan baginda Rasulullah SAW. Contohnya kalau cerita tentang cincin, Nabi pakai cincin kat jari mana? Jari kelingking ataupun jari manis. Kadang-kadang Nabi kita punya tawaduk, yang batu itu dia terbalikkan ke bawah, cop mohor itu terbalik ke bawah, tak nak bagi orang nampak. Kalau tuan-tuan pakai cincin, terutamanya yang lelaki, jangan pakai yang besar-besar. Pakai yang besar-besar ni ikut ahli nujum. Setengah ulama Syafi'iyah mengatakan pakai yang besar-besar yang tutup jari ni hukumnya haram, kerana melampau-lampau dari sudut tazyin. Kan orang bomoh dia pakai besar kan, tutup jari semua, 4-4. Kalau tumbuk orang pecah mukanya. Jangan pakai, ini jangan pakai. Ini bukan orang Islam punya cara pakai. Nabi pakai simple je cincin baginda SAW. Maka satu gambar akan menerangkan apa yang terdapat dalam hadis, kerana banyaknya hadis yang kita kurang faham, melainkan ditunjukkan pelaksanaannya. Ini cerita Nabi kita pakai serban. Sama ada dililit, ada ekor ataupun tak ada ekor, bersilang atau tidak. Ini kaedah Nabi kita pakai serban sallallahu alaihi wasallam. Maka buku ni pendeknya terjemahan lengkap kepada segala yang ada dalam hadis
ditunjukkan, digambarkan. Buku ni telah mengambil masa lebih 3 tahun dan seperti biasa, gambar-gambar ni kita dapatkan endorsement daripada para mufti bagi mengelakkan kesilapan. Antara mufti yang terlibat iaitu Mufti Kedah, Datuk Syekh Badaruddin Haji Ahmad, seorang yang sangat alim dalam hadis dan fiqih, yang kita minta pengesahan daripada beliau agar tidak berlaku kesilapan. Bagi tuan-tuan yang pernah baca majalah-majalah Islam, contohnya JenQ, Al-Ustaz dan Solusi, pada ini kami buat penawaran menarik, iaitu 3 pada harga RM10 saja. Milikilah tuan-tuan, bawa pulang ke rumah, insya-Allah tak rugi, insya-Allah padanya banyak manfaat. Majalah-majalah ni tak, ni sebelum ni punya. Cuma majalah-majalah Islam ni untuk pengetahuan ibu-ibu, perempuan, sesedari, dia tidak ada bulan. Kerana kalau kita letak bulan, nanti dia punya expiry date cepat. Sedangkan dalamnya adalah ilmu untuk amal. Jadi kita rasa sayangnya kalau kita letak 6 bulan, nanti orang tengok sudah terlepas. Padahal dia tak pernah cerita tentang isu-isu yang bila dibaca kelak dia jadi basi. Tidak pernah. Macam ni cerita tentang bagaimana menjadikan kita banyak aktiviti kat masjid. Ni hukum hakam. Kerana hidup ni tak terkeluar daripada 5. Wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Apa hukum berjanggut, Ustaz? Hukumnya sunat. Tapi kalau orang berjanggut nampak macam baik, akhirnya pergi ke masjid KLIA, curi kasut orang kat sana, ini haram hukumnya tuan-tuan. Seorang perempuan yang cantik, sangat cantik, menyebabkan semua orang yang melihatnya akan terlanggar pintu ni, Ustaz, dah 5 kali repair, Tuan Imam pun terlanggar itu, Ustaz. Maka perempuan yang sebegini wajib pakai purdah. Wajib pakai purdah, kerana kecantikannya mengganggu lalu lintas. Betul. Tapi kalau perempuan itu masuk ke mahkamah kerana kes khalwat, dia tak pernah pakai tudung pun, tiba-tiba hari itu dia pakai purdah, maka hukum pakai purdah untuk orang sepertinya adalah haram. Kerana dia nak menutup identiti dirinya. Itu pakaian isteri-isteri Nabi, pakaian wanita-wanita mulia. Macam mana boleh benarkan dia pakai? Hakim wajib menyuruh dia menanggalkan purdah. Beza tuan-tuan hukum ni dalam Islam. Kadang-kadang ini wajib pada seorang tapi haram pada yang lain. Dia haram berkahwin. Kenapa? Kerana dia kena penyakit bahaya. Nanti dia menyebabkan penyakit berjangkit pada orang lain. Haram bagi dia berkahwin, betul tak? Maka ini adalah hukum dalam Islam. Jadi majalah ini, Al-Ustaz, dia pokoknya asasnya hukum hakam. Tuan-tuan, milikilah 3 majalah ni pada harga RM10 saja. Majalah yang terbaru 3 ni sudah kami buat satu pendekatan, Prof, namanya augmented reality, yang membolehkan tuan-tuan ambil perisian tersebut secara percuma online dekat Apple Store ataupun Play Store untuk Android. Namanya Aura Telaga Biru. Ambil percuma. Lepas tu kalau kita scan majalah tu nanti boleh bercakap dengan kita. Cuba try kalau tak percaya. Alhamdulillah. Nanti akan datang buku macam QRK ni pun kita akan aurakan. Nanti kalau nak tengok cara pakai serban, scan tu, nanti ada pelaksanaan pakai serban. Ini adalah satu buku hadis yang baru diterbitkan. Baru kami baru datang ke Malaysia, import dari Indonesia. Namanya Ensiklopedia Hadis. 6 kitab hadis iaitu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, Nasa'i, Abu Daud. 6 kitab hadis. 6 kitab hadis ni maksudnya yang menjadi teras dalam bahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, Abu Daud, Nasa'i. 6 kan? 6 ini semua telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi boleh kita fahami sebab Indonesia standard. Dia matan dalam lengkap, dalam berbaris, dan kemudian terjemahan di sebelah. Kalaulah Indonesia minat, mudah-mudahan boleh jadi rujukan kepada pelajar-pelajar. Dia satu set bersama dengan raknya sekali. Indonesia ni satu pusat ilmu yang menarik, tuan-tuan. Mereka punya ramai ulama, mereka mampu terjemahkan. Alhamdulillah, kita kat Malaysia tak mampu nak adakan tim terjemahan yang kuat macam mereka. Ini adalah Ensiklopedia 6 kitab hadis. Himpunan 6 kitab hadis yang lengkap diterjemah. Kertasnya pun baik, tuan-tuan. Mudah untuk diangkat, tidak berat sangat.
Ini adalah buku-buku lain yang boleh saya beritahu pada tuan-tuan. Ini buku tentang pendidikan anak-anak. Anakku hebat, anakku saleh. Cuma buku ni saya cuba jelmakan dalam kaedah mesra pembaca, iaitu banyak gambar-gambar dalamnya. Tentang bagaimana kita pegang anak sebagai contohnya. Bagaimana kita membacakan doa padanya. Macam Nabi pegang pada dadanya untuk mendoakan. Buku ni saya cuba banyakkan gambar-gambar. Buku ni sebenarnya terjemahan daripada tuan guru saya, Syekh Dr. Muhammad Oklah. Masa di Jordan dulu, guru kami. Maka saya terjemahkan buku beliau dengan perubahan-perubahan dari segi gambar dan sebagainya. Anakku hebat, anakku saleh adalah isu pendidikan yang sangat penting untuk kita ambil berat. Ini adalah buku Ustaz Fahrul. Kenal kan Ustaz Fahrul Mak Joy kan? Oh, perempuan kenal sangat. Ini salah seorang manusia yang Allah beri kemampuan menulis yang sangat luar biasa. Ya, wala nuzaki alallahi ahada. Tulisan yang baik kenaan dengan hati. Semuanya soal hati. Kenapa marah pada suami? Soal hati. Kenapa suami nak kahwin lain? Tutup muka sikit lah. Soal hati. Kenapa mak mentua tak suka kat kita? Soal hati. Betul tak? Kenapa bergaduh dengan jiran? Soal hati. Kenapa marah pada bos? Soal hati. Kenapa diskriminasi berlaku? Soal hati. Semuanya soal hati. Tajuk buku ni semuanya soal hati. Tuan-tuan, ini adalah buku saya yang bertajuk Benar Tapi Pelik. Kisah-kisah renungan yang merupakan bedtime story. Kisah-kisah mukjizat Nabi Muhammad dan juga para anbiya. Matahari pernah tertahan daripada terbenam untuk Nabi Yusha' bin Nun contohnya. Nabi Musa pernah menampar malaikat maut sebagai contohnya. Cerita-cerita pelik tapi benar dalam kajian Quran juga hadis. Ini satu buku psikologi. Marah tapi sayang, kaedah marah dalam perspektif Islam. Marah macam mana, rotan anak macam mana, psikologi anak-anak juga menangani isu-isu remaja. Ini adalah buku Ustaz Syekh Fawaz tentang wanita. Kecil je buku ni. Suami-suami bacalah buku ni, tak rugi insya-Allah. Supaya kita lebih memahami isteri kita dari sudut Islam. Ini buku doa yang kecil yang saya titipkan untuk muslim-muslimat yang mana mereka ni kebanyakannya sibuk. Ada doa murah rezeki di sini, doa anak baru lahir, doa untuk dicukupkan segala keperluan, doa bila orang menzalimi kita, penghulu istighfar. Ada baca tak penghulu istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Baca. Siapa baca lepas subuh, katalah dia mati sebelum asar pada hari itu, dia masuk syurga. Siapa yang baca lepas asar, katalah dia mati sebelum subuh esok hari, dia masuk syurga dengan sebab membaca penghulu istighfar. Ada dalam surat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani kan. Cuba hafal. Kalau ada yang nak berkahwin, jadikan ni hadiah pada door gift pada tamu. Kecil buku ni. Mudah-mudahan orang mengamalkan doa, adalah pahala bagi kita. Boleh muat dalam kocik. Doa zikir harian. Tuan-tuan, terima kasih atas undangan. Buku ni sebagainya kami nak hadiahkan kepada tuan-tuan. Ada surau dalam ni? Ada surau Ustaz Kami hadiah kepada surau tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat manfaat. Mudah-mudahan dibaca oleh sekian yang ada. Jangan dikunci dalam bilik imam, nanti dia suci dalam debu. Terpulanglah kalau nak hadiah ke musalla ke, nak hadiah ke library ke, kami nak hadiah untuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perlukan buku-buku, tuan-tuan boleh minta pada kami pada hari PIBG ke kan. Kami boleh bagi hadiah majalah, insya-Allah, tak ada masalah. Kami nak ilmu ni berkembang tuan-tuan. Biarlah kita menjadi penyebab orang lain dapat hidayah Allah, iaitu menerusi pembacaan.